عليك باسمه قد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم سيدنا وموالينا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم وواله أما بعد قال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألساننا يفقه قولنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia dan keizinan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada malam yang penuh bertuah ini di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita di dalam golongan orang-orang yang mendapat petunjuk dengan petunjuk ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama sekali saya meraihkan oleh kerana saya tahu kehadiran rakan saya pada malam ini, iaitulah Ustaz Irwan, Ustaz Irwan Zahuri. Jadi dia orang sini, oleh kerana dia hadir pada malam ini, alhamdulillah. Dan saya bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah beri kesempatan kepada saya untuk hadir di surau Ubudiyah ni. Jadi saya tak perasan sama ada saya pernah datang ataupun tidak surau Ubudiyah, tapi rasa-rasanya macam pernah datang. Jadi oleh kerana saya sampai daripada Pulau Pinang baru sampai tadi, jadi mohon maaflah kalau lorat saya ni tak berapa nak betul lagi. Jadi baru sampai petang tadi. Walau bagaimanapun Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat dia dan juga dengan belas kasihan Allah Subhanahu wa taala, jadi Tuhan mempertemukan kita pada malam ini sebagai di atas satu dasar, iaitulah di atas dasar kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di mana-mana pun, sebelum daripada saya meneruskan tutur bicara saya pada malam ini, jadi kalau tempat yang saya baru datang, macam biasalah saya nak beri satu perumpamaan kepada tuan-tuan dan perempuan yang hadir pada malam ini. Jadi sebenarnya saya ni datang seolah-olah perumpamaan dia seolah-olah macam kalau kata tuan-tuan bisa dengar, saya buat perumpamaan tersebut sama macam tuan-tuan orang yang mana teringin kepada buah mempelam. Jadi tuan-tuan ni teringin nak makan buah mempelam ibarat orang mengidam. Orang perempuan ni kalau dia mengidam nak makan buah pelam tengah malam, kena mangkit jolok lagi, lebih kurang macam tu lah. Jadi ibarat dia teringin. Tuan-tuan ni orang yang teringin nak makan buah pelam, jadi suruh satu orang tu panjat. Jadi yang orang panjat tu saya lah, lebih kurang macam tu lah. Jadi saya ni tuan-tuan, saya habang, saya siap, saya ni bukan jenis orang reti panjat pokok. Jadi kalau suruh panjat pokok pelam ni, boleh gagah saya tengok pasal ada ranting, ada dahan. Kalau suruh saya panjat pokok nyok, pokok kelapa tu, saya tak mampu dah sebab tak ada dahan, tinggi melayut, payah nak panjat. Jadi bila saya tengok agak-agak boleh ni, agak-agak mampu, saya pun panjat lah lebih kurang macam tu. Bila sampai di atas, saya tengok buah pun masak. Kemudian saya pun, orang kata jenis orang tak reti ni tuan-tuan, dia lebih kurang macam tu lah. Dia pun pegang dahan lah, dia kocak buah tu, dia goncang pokok, pegang batang dia tu. Tiba-tiba buah dia luruh lah. Buah pelam tadi luruh. Jadi buah luruh ni tuan-tuan, hak jenis orang tak reti panjat ni, dia main kocak, dia main goyang ni, bila dia luruh ni, maklum sajalah. Bila buah luruh ni kadang-kadang dia jatuh atas kepala kita, kadang-kadang dia jatuh atas batang hidung kita, kadang-kadang dia jatuh tengah belakang kita. Maka macam itulah malam ni tuan-tuan, saya hadir pada malam ni. Jadi saya minta kepada tuan-tuan dua perkara. Yang pertama, jangan salahkan buah pelam yang jatuh tadi. Jadi itu ibarat kita mengaji.
Kadang-kadang kena batang hidung kita turis balik tak main dah. Aku malas duk main mengaji surau tu, duk kena batang hidung aku ya. Jadi macam tu juga. Jadi tuan-tuan ni bila buah kocak ni, buah goyang ni, tuan-tuan kena pandai sambut lah. Bila pandai sambut, dapatlah hasil dia bagus. Kemudian yang kedua saya minta malam ni, tuan-tuan jangan salahkan orang hak panjat. Sebab orang panjat tadi daripada mula saya dah sebut dah, orang panjat tu dia habang siap-siap dah kata dia tak reti panjat. Dia tak pandai panjat pokok, tapi bila dah suruh panjat jugalah, nak buat macam mana. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi keberkatan kepada perhimpunan kita pada malam ini. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalam golongan mereka yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam suatu hadis. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata man shallal jamaah man shalla salata ma'al jamaah wa jalasa fi halaqatil ilmi wa sami'a kalam Allah wa amila bihi a'tahu Allah taala sittata asya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa-siapa yang sembahyang satu sembahyang pula berserta jemaah, yakni sembahyang secara berjemaah, berimam dan bermakmum. Jadi sembahyang jemaah ni tuan-tuan, di segi kelebihan dan juga di segi tuntutan di dalam syariat Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita sebagai penganut mazhab Imam Syafi'i, maka ulama-ulama mazhab Syafi'i menghukumkan sembahyang jemaah itu adalah fardu kifayah. Makna kata orang lain sembahyang jemaah memadai di satu tempat, ada didirikan jemaah, ada dilakukan jemaah, walaupun dengan satu orang imam dan satu orang makmum, maka terlepas dah dosa orang lain semua di kampung tersebut. Jadi kalau sekiranya di satu-satu qaryah, di satu-satu kampung tidak ada jemaah didirikan, maka semua orang kampung tersebut berdosa, semua nak kena tanggung dosa. Sebab apa? Tak hadir sembahyang berjemaah, sehinggalah jemaah di satu-satu tempat didirikan. Jadi walaupun sembahyang jemaah ni, walaupun kita kata tuntutan fardu kifayah mengikut mazhab kita Imam Syafi'i, walau bagaimanapun kalau kita tengok di dalam sejarah dan juga di dalam hadis Nabi SAW dan juga di dalam kehidupan Nabi sendiri, Nabi SAW dia tak pernah tinggal jemaah sampailah Nabi SAW hampir wafat. Sampai Nabi sakit tu suruh orang papah pergi bawa pergi sembahyang jemaah, suruh orang bawa dia pergi sembahyang jemaah. Sampai dia pun tak boleh nak jadi imam dah, suruh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ganti dia jadi imam. Yang tu satu dalil. Yang kedua dalil dia iaitulah satu hadis riwayat daripada Abdullah ibnu Maktum. Abdullah ibnu Maktum ni satu orang sahabat Nabi yang buta. Maka terkenal dia kalau kita tengok di dalam sejarah-sejarah hadis dan juga orang merawikan hadis, Abdullah ibnu Maktum di antara satu orang sahabat yang buta, tapi dia boleh banyak meriwayatkan hadis-hadis Nabi SAW. Walaupun dia buta tapi dia ingat hadis. Ini kelebihan Abdullah ibnu Maktum, sehingga kan ada yang menyebutkan Abdullah ibnu Maktum ni dia mengapai tidak kurang daripada 300 hadis berserta dengan sanad-sanad yang diriwayatkan daripada Nabi SAW. Ni kadang-kadang tuan-tuan lebih orang buta tentulah. Walaupun dia buta tapi dia ingat Quran, dia ingat hadis Nabi SAW. Kita hak celek nak baca satu hadis pun tak tahu lagi. Hak celek ni baca satu hadis pun tak tahu lagi. Bukan setakat hadis, ayat Quran duk baca hari-hari tu, baca kuliah pun tak sampai stesen. Baca kuliah tak tahu cari nak berhenti tang mana. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la a'budu ma abattum wa la antum la a'budun. Dia pergi ulang tu. Last sekali tak payah baca, berhenti macam tu. Yang ni dia kata kelebihan orang buta. Masa saya belajar di Kedah dulu ada satu orang buta. Orang buta ni kelebihan Tuhan bagi kat dia. Allah butakan mata penglihatan dia, tapi Tuhan celikkan mata hati dia. Kalau dia naik